Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saya tetap sentiasa mendoakan pada teman-teman pada malam-malam berbahagia ini untuk sentiasa sihat walafiat dan berbahagia bersama pasangan maupun family. Apa khabar Saudara Azrul Jalil? Moga anda juga sihat. Admin tolong tengok gambar saya tu, tinggi sangat tu saudara. Saudara DZ Ketari, salam perjuangan. Apa khabar DZ Ketari? Begitu juga Saudara Elias Muhammad. Saudara Said Abdul Hakim Jaafar dari Kota Singapura. Saudara Hani Abdullah, Saudara Zamri LST, selamat malam. Rahim Aim dari Dungun, Terengganu, terima kasih hadir. Saudara Maksu, Saudara Mustafa Ilyas. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Itu yang saya pentingkan. Nampak gayanya admin saya dia terlupa untuk tengok satu line lagi. TikTok ni ada ke tak ada dan sebagainya. Pelupa, biasa sajalah saudara. Dalam hidup kita ni ada kalanya okey, ada kalanya tak okey. Ya, saudara Muhammad Asidir dari Kuantan, Saudara Mustafa Ilyas. Saudara Syarani Selamah dari Seri Iskandar Perak. Saudara Zainuddin Ismail, Saudara Anwar Saleh dari Tumpat Kelantan, JSC dari Sungai Buloh, Saudara Halimah Ahmad, Puan Halimah Ismail. Begitu juga Saudara Mustafa Bayud daripada Selayang Jaya, Saudara Richard Bakri, Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Saudara Ahmad Map, Saudara Mazlan, Anak Lan katanya, Saudara Syed Abdul Hakim. Harap semuanya dalam baik-baik serta sihat mendapat barakah. Terima kasih Saudara Bonem, salam perjuangan, Saudara Saleh Lembang, Nirawati Aino. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe, itulah menghiburkan hati saya. Ya, Tuan Haji Azhar Belum Manap, Saudara Ramlah Hamid, begitu juga Porosini Kuringot dari Sarawak. Saudara Ijam, Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, begitu juga Saudara Radin Abdullah Ade dari Bandar Macang, Kelantan. Ya, Saudara Hasan Omar, Saudara JSC, pencerahan bosku, sabar dulu. Saudara Nurliza, Saudara Abu Samah dari Bandar Bukit Puchong, Saudara Syed Adnan, Saudara Muhammad Zawawi, Muhammad Zari dari Taiping, Perak. Itu juga Saudara Ramli Karim, apa khabar orang Keluang, Puan Hamidah Kamat. Saudara Hashim Atan, Saudara Hasan Omar, Saudara Raja Kamal Raja Bazian, Saudara Marzuki Said. Begitu juga Saudara Kamarudin Idan. Apa cerita tergempar malam ni? Sabarlah dulu saudara. Saudara Azlan Nordin, Saudara Syahli Ahmad, Saudara Yang Maya Rubidin. Apa khabar Bi? Moga sihat bersama pasangan, Saudara Muhammad, Saudara Mokhtar Maruf, Saudara Mokhtar Ma'aruf, Zainuddin Yaakob, Saudara terima kasih Said Abdul Hakim, dia kata kami di Singapura dalam baik-baik. Alhamdulillah. Ya, Saudara Si Yusof, Samsu Anwar, Cik Nen. Itu juga dengan Saudara Salbiah, Saudara Fazil Yub dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Sebab ramai yang masuk. Cuma yang saya harapkan, jangan lupa like, share dan subscribe. Bila saya lihat naik like, share dan subscribe tu, legalah saya sedikit saya. Anda minta saya buat siaran seorang, saya bersiaran sendirian. Jadi saya berusaha untuk memenuhi permintaan anda. Baik saudara. Saudara Muhammad Hafizan, Saudara Tarmizi Akasa, Cik Mat Mohaini, Bayi Maidan. Ada berita baik ke? Sabar dulu. Saudara Aira Nazir, Saudara Muslih. Saudara, hari ini hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dan tinggal 42 hari je lagi kita menanti kehadiran Fajar Ramadan. Namun begitu, sebagaimana yang saya katakan petang tadi, kita sudah mencakupi masuki hari yang ke-1406. Virus tersebut masih lagi berada di negara kita dan belum lagi ada usainya sepenuhnya. Kerana saya tidak mendapat laporan daripada Kementerian Kesihatan. Saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Pelan-pelan saudara, sabar. Terima kasih saudara Tokeh Teh daripada Besut, Puan Nur Aira Nazir. Sabar. Banyak bertanya tentang Datuk Najib. Datuk Najib, memang saya tahu kita semua menantikan berita yang baik untuk Datuk Seri Najib. Tapi sabarlah dulu saudara.
So, apa kita masuk naluri kehidupan, ini kiriman teman-teman. Sekali lagi saya katakan, saya bukan ustaz yang bertauliah maupun seorang da'i. Apa yang saya baca adalah tulisan teman-teman berhubung tentang kisah kehidupan ataupun naluri kehidupan kita. Saudara, sebenarnya apa yang kita fikirkan sangat mempengaruhi hati. Jika kita ingin hati kita tenteram, maka fikiran haruslah terlebih dahulu mesti ditenteramkan. Teliti dahulu fikiran kita sama ada positif ataupun negatif. Hati itu merasa, akal pula berfikir, dan fikiran serta perasaan saling berhubungan. Akal itu umpama telinga bagi hati. Jika kita fikirkan yang baik-baik, maka yang baik-baik jugalah yang akan meresap dalam hati. Fikiran menentukan perasaan. Maka untuk mengawal perasaan, terlebih dahulu kawallah fikiran. Kerana fikiran itu merupakan pelita hati. Jika hati atau perasaan kita ceria, itu tandanya fikiran juga positif. Lalu tindakan pun akan turut positif. Dan insya-Allah tindakan yang positif itu pastinya menghasilkan natijah yang positif. Bak kata bijak pandai, kita ialah fikiran kita. Bukan apa yang kita fikirkan tentang kita. Apa yang kita lihat, secara kita memandang satu kejadian atau peristiwa, itulah yang akan kita dapat. Maksudnya, kita lihat di sini bukan memandang dengan mata, tapi dengan pemikiran dan juga perasaan. Jika perasaan, pemikiran kita positif, terhadap suatu perkara, maka kita akan mendapat sesuatu yang positif jadinya. Tapi jika kita melihat secara negatif, maka negatiflah jadinya. Sebab itu, kita harus berfikiran positif. Berfikiran positif merupakan prasyarat untuk mendapat kejayaan dalam hidup. Maknanya, jika kita nak berjaya, sentiasalah berfikiran positif. Sekalipun dalam keadaan buruk, keadaan bagaimanapun, boleh kita hadapi saudara. Apa khabar Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Izzuddin dari Pulau Pinang, Wan M. Bakri, Salam Perjuangan, Saudara Azmin Nordin, Saudara Hamzah Hussein, begitu juga Saudara Herman, Saudara Pak Wan. Walaupun katanya tak hormat, bangsa lain tadi di live, Astro Awani tuanku sedang menghormati. Jadi saya melihat kadang-kadang orang tak hormat kita punya tuanku, kita marah, saudara. Zaidi, Zain, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Azizul Mak Yusof, Salam Madani. Jadi Hasun, selamat malam. Begitu juga Walih dari Perlis. Saudara, menurut kata sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah, katanya, jika kita sanggup menahan lelahnya untuk belajar, maka pastinya kita harus sanggup juga memahami pedihnya. Kalau kita tak belajar, akan hadirnya tentang kedangkalan maupun kebodohan. Terima kasih Tan Sri atas kiriman mutiara kata untuk kita hayati, kita hadamkan bersama. Saya lain tak ada, saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara, kantong negara dibelanjakan tanpa had, kita boleh menjadi negara yang muflis. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini, kadang-kadang ada sensitifnya, saya harap bila anda menyunting live saya ini, anda mesti bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel yang ada. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan ataupun bahan-bahan yang anda masukkan dalam media-media yang lain. Ingat saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya sekadar untuk memberi informasi kepada warga kita. Saudara, bila saya memberi pandangan, memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itulah prinsip kita yang kita pegang. Andainya anda tak setuju, nak menyantuni, boleh. Asalkan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai. Setuju untuk tidak bersetuju adalah asas demokrasi, kata Pak Chu daripada Langkap saya. Sebelum saya meneruskan, bicara saya, perlu saya buat laporan bahawa saat ini, Pusat Pemindahan Sementara terakhir yang menempatkan 29 mangsa banjir daripada 9 keluarga di Kota Tinggi Johor telah pun ditutup. Alhamdulillah, banjir semakin susut. Bagaimanapun, laporan terkini jumlah mangsa di Terengganu masih kekal pada 470 orang. Itu di Dungun, saudara. Sebab keadaan di Dungun, kabarnya petang tadi makin pulih, mudah-mudahan. Tapi hujan masih berterusan.
Itu yang menggusarkan kita. Mudah-mudahan suasana di Terengganu itu segeralah usai banjirnya. Bagi laporan sungai-sungai, saya dapati terdapat banyak juga sungai itu di Johor, Kedah, Pahang, Perlis, Sabah dan Terengganu berada pada paras bahaya. Kerana sungai-sungai terlibat ialah Sungai Johor di Kota Tinggi, Sungai Kedah di Kota Star, Sungai Rompin dan Sungai Pahang di Bera serta Camora Highland. Begitu juga Sungai Arau di Perlis, Sungai Kinabatangan di Sabah dan Sungai Dungun serta Sungai Terengganu di Hulu Terengganu. Itu keadaannya. Ini negeri sungai-sungai yang masih lagi berada pada tahap bahaya. Kalau anda tinggal berhampiran dengan sungai tersebut, kalau hujan, berhati-hati. Ya, saya selalu yakin. Terima kasih selamat malam. Jaka Linglung, Hayudin Hashim. Saudara Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Zaidi Zain. Terima kasihlah. Sekuntum mawar merah, sekeping hati untuk saya, saudara. Dalam saat-saat begini, saya ingin menyatakan ini untuk teman-teman yang tinggal di Pulau Pinang. Saya dipahamkan bahawa kapasiti efektif empangan air hitam mengalami penurunan yang agak mendadak, iaitu susut sehingga 33.7%. Ini berikutan musim panas yang sudah pun melanda. Saya dah beri pengkabaran, saya dah nyatakan beberapa hari lalu. Usai saja musim banjir di negeri-negeri, maka akan hadir pula musim kemarau. Dalam musim kemarau ini, kekhawatiran saya, maka empangan akan susut airnya. Dan sebab itu, berhati-hatilah anda, kalau ada air, simpanlah dalam takungan. Itu perkabaran yang perlu saya nyatakan. Di Pulau Pinang nampak gayanya sekarang ni, ada juga paip yang pecah dan terdapat beberapa kawasan yang tidak mendapat bekalan air. Bagaimanapun, pihak berkuasa berusaha untuk membawa bekalan ke kawasan-kawasan yang mengalami kekeringan. Baik. Awal pagi tadi saya lihat seluruh rakyat dapat menyaksikan. Ini empangan air ni saudara di air hitam. Itulah keadaannya. Dan kita masuk segmen ini tentang segmen bagaimana awal pagi tadi seluruh rakyat dapat menyaksikan upacara ataupun istiadat keberangkatan pulang Duli Yang Mulia Tuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Bermula di dataran parlimen, kemudian di lapangan terbang, saudara. Saya melihat bagaimana wajah dua sepasang sejoli, iaitu Tuanku Agong, Tuanku Sultan bersama dengan Tuanku Aziza Aminah. Ceria sangat wajah mereka. Dan saya rasa begitulah hati rakyat selama 5 tahun terpaut berada di bawah naungan Tuanku. Dan memang kita lihat saudara, bagaimana sepanjang baginda mentadbir negara berada di anjung istana negara, banyaklah peristiwa-peristiwa yang dialami. Ada suka, ada duka. Dan sebab itu saya rasa kasih rakyat terpaut untuk Tuanku. Dalam ucara hari ini, memanglah ramai rakyat bukan hanya tidak berkesempatan menghantar di sekitaran bangunan parlimen ataupun di lapangan terbang, tetapi melalui kaca TV, semua rakyat memerhati dan melihat dengan penuh tumpuan kasih dan sayang. Itulah keadaan saya, kita menyintai dan menyantuni payung negara kita. Dan dalam saat-saat begini, seluruh rakyat juga sedang menanti naungan yang baru, kehadiran Duli Yang Mulia yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Ibrahim yang bakal menggantikan Sultan Abdullah. Upacara mengangkat sumpah akan berlaku besok. Itu merupakan Agong yang ke-17. Pemasyuran Sultan Ibrahim sebagai Pertuan Agong telah pun dimaklumkan, bakal berlangsung besok, saudara. Pelbagai persiapan sudah direncanakan bagi memastikan majlis istiadat berjalan lancar. Sebenarnya, saudara, walau siapa pun yang mentadbir, kita yakin bahawa Duli Yang Mulia Pertuan Agong merupakan penimbang tara yang bebas kepada perundangan, eksekutif dan kehakiman demi mewujudkan semak dan imbang dalam pentadbiran negara. Kasih rakyat tetap tertumpah ke bawah Duli Tuanku. Cuma saudara, di saat-saat akhir sebelum baginda Tuanku Sultan
Sultan Abdullah sebelum baginda meninggalkan singhasana untuk kembali ke negeri Pahang, baginda ada menyatakan bahawa baginda mendedahkan bagaimana cadangan pembentukan kerajaan. Kerana baginda mengalami peristiwa yang suka duka, saudara. Waktu era pentadbiran baginda, 4 Perdana Menteri. Dan yang terakhir adalah kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang keempat era pentadbiran tuanku. Sebab itu baginda menyatakan apa yang boleh baginda lakukan saat-saat negara berada keadaan yang tidak menentu, apabila tidak boleh membentuk kerajaan. Sebab itu baginda memanggil semua pemimpin parti politik dan baginda masih lagi mengharapkan, saat itu baginda amat mengharapkan wujudnya kerajaan perpaduan. Tapi malangnya, saranan tuanku ditolak mentah-mentah oleh pimpinan Daripada Perikatan Nasional. Apa nak buat? Itu keadaannya. Sebab itu, hari ini baginda berterus terang apa keadaan sebenarnya. Jadi jangan orang mengatakan bahawa UMNO ini tiba-tiba menyokong tak menentu. Ia hanya berlaku selepas saja Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Tan Sri Haji Hadi Awang menolak saranan tuanku. Jadi kerajaan masih ditubuhkan. Baginda memanggil UMNO itu Datuk Seri Zahid Hamidi dan terbentuklah kerajaan perpaduan. Alhamdulillah. Sebab pentadbiran baginda tuanku sehinggalah baginda mengakhiri era berada di anjung istana negara stabil dari segi politiknya, saudara. Dan sekarang itulah dalam kenyataan hari ini, UMNO memanglah UMNO sebuah parti yang sentiasa akur dengan apa saja titah istana. Sebab itu UMNO menurut satu hantaran daripada Datuk Seri Zahid Hamidi bila menyatakan UMNO menjunjung kasih kepada Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang telah pun menyempurnakan tempoh pemerintahan baginda sebagai Duli Yang Mulia Bertuan Agong yang ke-16 pada hari ini. Menurut Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, negara dan rakyat sudah pasti terhutang budi dengan sikap hikmah baginda sepanjang bersemayam di Istana Negara. Sesungguhnya, tempoh 5 tahun sebagai Raja Pemerintah yang penuh dengan liku dan cabaran seperti pandemik COVID-19 dan kemelut politik memperlihatkan kebijaksanaan tuanku dalam melaksanakan hak perlembagaan. Pastinya, kata Zahid, tercatat dalam titah sejarah negara bahawa dalam era pemerintahan tuanku, Malaysia mampu dikemudikan dengan jayanya dan terus dihormati di persada dunia. Dirgahayu tuanku yang kembali bersemayam sebagai Sultan dan Raja Pemerintah di negeri Pahang Darul Makmur, katanya. Dan UMNO juga turut menyembah takzim kepada Sultan Ibrahim yang bakal dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 besok. Dan katanya, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, berbekalkan pengalaman luas baginda tuanku dalam pemerintahan, semoga Malaysia akan terus gemilang dan maju jaya hendaknya. UMNO sentiasa akur dan menjunjung ke bawah duri tuanku. Itu catatan yang dibuat oleh Presiden UMNO. Jangan lupa saudara, UMNO dia tetap menyanjungi raja. Apa saja titah istana, apa saja soal payung negara ini akan dipertahankan oleh UMNO khususnya, saudara. Baik, saudara. Usai sekarang ni, kita tunggulah besok macam mana pula istiadat gilang gemilang pertabalan Duli Yang Mulia Bertuan Agong yang ke-17. Saudara, kita masuk segmen khabar. Ya, saudara Pak Cu, dia kata patah tumbuh hilang berganti. Kita mengharapkan agar tuanku yang bakal ditabalkan besok dapat memainkan peranan yang lebih untuk lestari kebajikan rakyat. Rakyat sentiasa hormat dan akur apa saja titah tuanku. Saudara, kita masuk segmen khabar dari Gaza. Dalam saat-saat kita meraihkan kepulangan Agong ke Pahang, kehadiran tuanku Sultan Ibrahim ke anjung kuasa di Istana Negara, saya mendapat berita bahawa tentera Israel nampaknya, ini di Baitul Muqaddis, tentera Israel nampaknya mahu memperluaskan peperangan, merangkumi wilayah berhampiran sempadan utara negara itu dengan Lubnan. Jadi menurut Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, tenteranya sudah pun berada berhampiran sempadan semenanjung Gaza dan telah pun dikerahkan untuk berada di utara Israel.
mereka akan bertindak tidak lama lagi. Oleh itu pasukan di utara Israel telah memperkukuhkan kedudukan mereka dan kita berdoalah agar perang segala terhenti. Cukup-cukuplah derita rakyat Palestin yang masih lagi berada dalam suasana yang amat menyedihkan, saudara. Kerana sejak meletusnya perang Palestin Israel pada 7 Oktober, saudara, sempadan Lubnan Israel menyaksikan pertempuran hampir setiap hari. Hari ini pun masih ada lagi pertempuran. Dan Hizbullah mengaku bertanggungjawab ke atas kurang-kurangnya 12 serangan berhampiran dengan sempadan dengan Israel, saudara. Sebab itu, melalui dokumen perisikan, didapati bahawa Israel mendakwa beberapa kaki tangan agensi bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu katanya mengambil bahagian dalam penculikan dan pembunuhan ketika serbuan Hamas pada 7 Oktober lalu. Jadi sekarang ni Israel menuduh pula Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kononnya mendeperisik dan sebagainya. Inilah cara helah Israel, saudara. Dia meletakkan kesalahan itu pada orang lain. Dalam keadaan begitu, yang paling menakutkan kita apabila makanan semakin berkurangan. Rakyat di Gaza semakin berada dalam kelaparan yang amat sangat. Jadi teman-teman yang berkesempatan menerima, kalau ada tabung-tabung untuk terima Palestin itu, bantulah mereka. Sebab rakyat Gaza amat mengharapkan bantuan kita dan doa kita. Semoga Allah SWT segera menamatkan peperangan. Tapi macam saya katakan semalam, tidak mungkin dendam yang tergores di hati warga Gaza, warga Palestin terhadap kekejaman Zionis itu tidak mungkin boleh pudar, biarpun untuk lekat-lekat yang mendatang. Sebagaimana Israel mendendami warga Jerman kesan daripada pembunuhan beramai-ramai, Holocaust, begitu jugalah warga Palestin, saya tidak nampak mereka boleh memaafkan. Kerana ramai sangat, saudara. Terlalu banyak anak-anak menjadi yatim piatu, isteri-isteri jadi balu, yang cedera, yang hilang kaki, hilang tangan dan segala-gala penderitaan itu sukar untuk merubah hati yang dirobek oleh warga Zionis. Saya harapkan bahawa Allah SWT akan menurunkan pahala kepada mereka. Saudara, dari negara kita, kembali pada negara kita, saya semakin khawatir sebab 3 bulan dulu, 2 bulan lalu saya dah bagi penjelasan bahawa tentang harga barang makanan yang akan naik, terutama harga bawang. Saya mendapati berita sekarang ni bahawa harga bawang merah, nampak gayanya di pasaran sudah meningkat 2 kali ganda sejak beberapa minggu lalu apabila pembekal memberi alasan tiada bekalan. Ini adalah berikutan larangan daripada kerajaan India. Saya dah bagi tahu. Bukan kita tak bagi tahu, tapi mereka masih lagi menyalahkan kerajaan. Apa yang dapat dilakukan oleh kerajaan kalau kerajaan India tidak mengizinkan bawang merah diekspor dari India? Apa yang ada hanyalah bawang-bawang yang diimport daripada negara China. Ini keadaannya, sebab itu harga bawang merah daripada India saya nampak naik daripada RM12 sekilo sekarang ni. Sedangkan dulu cuma RM8. Dan saya yakin dengan keadaan sekarang ni, apa yang ada cuma stok lama. Dan akhirnya bawang merah dari India tidak akan ada dalam pasaran. Jadi jangan pula kita menyalahkan kerajaan. Itu masalahnya, saudara. Kita menuduh itu dan ini. Saya haraplah supaya kita bertenang menghadapi suasana. Dan sekarang ni kalau ada bawang-bawang yang diimport daripada India, daripada China atau daripada Vietnam, gunakanlah. Memanglah orang tak suka makan bawang daripada China kerana dia kurang gas. Tapi bawang daripada India tu lain. Sebab itu kalau kita kopik bawang merah daripada India tu pedih mata, dia ada gas dia tu. Tapi bagaimanapun bersabarlah, bertabah. Moga-moga satu ketika nanti usai pilihan raya di India, maka kerajaan yang baru dibentuk boleh mengizinkan agar bawang-bawang merah dieksport daripada India. Inilah yang dialami oleh negara kita sekarang ni. Saya dah beri pesanan, begitu juga gula. Apabila India menghentikan ekspor, boleh dikatakan banyak bahan-bahan makanan yang diimport dari India sudah pun dalam keadaan terbantut, dibekukan. Beras, apatah lagi, saudara. Tidak ada lagi ekspor daripada India. Jadi kita bergantung lebih kurang 35%. Beras, penduduk kita negara kita cuma mampu mengeluarkan sekitar antara 60 hingga 70% beras tempatan.
Yang lain kita bergantung daripada beras daripada luar. Sekarang ini kita bergantung daripada beras daripada Thailand dengan Vietnam. Itu pun dalam keadaan yang sukar, saudara. Sukar sebab harga pasaran semakin melonjak. Jadi teman-teman bersabar. Nak buat macam mana? Pimpinan sebab itu kerajaan semalam telah pun mengeluarkan pembayaran tambahan sejumlah RM50 dalam sistem SDR untuk menangani beban rakyat. Okey, saudara, itu keadaannya. Hari ini memang tularlah, saudara. Saya dah pesan pada teman-teman bila kita mendapat berita, kena hayati betul-betul. Sebab apabila ini portal Utusan Malaysia hari ini menyiarkan bahawa berita pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut portal tersebut katanya bahawa Majlis Pengampunan memutuskan bahawa Datuk Seri Najib diberi pengampunan. Tapi selepas itu keluar kenyataan daripada Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaleha. Dia kata sabarlah dulu. Begitu juga berikutannya keluar kenyataan daripada Menteri Penerangan bahawa kena bertenang. Sebab sekarang ni saya tak molek lah di saat kita menyambut, menghantar kepulangan Tuanku Agong. Kemudian kita besok menerima kunjungan kehadiran Agong yang baru. Apakah berita-berita itu mahu ditenggelamkan dengan pembebasan Tun Najib? Memang kita sayang dan kasih Tun Najib. Tapi saya yakin bahawa besar kemungkinan ada sinar untuknya. Sebab itu sekarang ini pihak kerajaan minta kalau boleh sabar dulu, bertenang. Petang tadi macam-macam cerita saya dapat. Ada yang mengatakan pengampunan setengah tahun, ada yang mengatakan setengah daripada hukuman. Ini semua merupakan imbauan, cerita-cerita yang bagi saya mengarutlah. Sabar. Kenapa tidak boleh kita bersabar? Saya cuba menghubungi keluarga Datuk Seri Najib. Mereka juga tabah sekarang. Mereka tidak tahu menahu pun. Dan hari ini kalau saya lihat para wartawan dalam negeri dan luar negeri berkumpul di kediaman resmi Datuk Seri Najib di Langgak Duta. Mereka menanti kepulangan. Itu bagi saya isyarat besar kemungkinan ada pembebasan. Tapi belum ada lagi. Menurut kalangan kaki tangan di kediaman rasmi tersebut, mereka pun belum ada buat persiapan apa-apa pun. Dan keluarga Datuk Seri Najib sendiri tabah menanti keputusan kerajaan. Jadi kenapa pula kita yang tak sabar-sabar? Betapa pedihnya isteri, keluarga Datuk Seri Najib menanggung kepedihan apabila Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman. Memang kita tahu bahawa sepanjang pembicaraan adalah kes-kes yang boleh menampakkan berlaku sepanjang pembicaraan itu yang kadang-kadang rakyat merasakan keadilan untuk Datuk Seri Najib itu tidak dicernakan. Tapi kita tak boleh menentang keputusan mahkamah. Apa yang diputuskan oleh mahkamah itulah kita kena terima. Dan semalam Majlis Pengampunan telah mengadakan mesyuarat. Jadi isu tentang pengampunan Datuk Seri Najib turut dibincangkan. Cuma sabarlah dulu. Bertenang dulu. Kerana kalaupun ada pusat itu baik, tentulah mereka perlu menyiapkan kertas-kertas pengumuman dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kasih dan sayang kita, doa kita pada Datuk Seri Najib, insya-Allah sabar itu saya adalah separuh daripada iman. Saya tak boleh nak mendahului keputusan Majlis Pengampunan. Saya bukan macam portal-portal yang lain. Walaupun kita dapat tahu macam-macam cerita, tapi tak bolehlah kita siarkan selagi keputusan rasmi daripada kerajaan. Mesti ada pengumuman rasmi. Kalau kita mendahului pengumuman rasmi, rosak negara kita. Sabar dulu, saudara. Saya nampak banyak bertanya saya macam mana kedudukan Datuk Seri Najib. Saya katakan keluarga Datuk Seri Najib menanti dengan penuh ketenangan. InsyaAllah. Saya rasa atas kesabaran Allah SWT bersama-sama dengan kita. Jika anda sayang dan kasih pada Seri Najib, berdoalah. Saudara. Ya, Saudara Azhar, terima kasih. Kenapa ni? Zok Kafar ni kenapa guna bahasa-bahasa begitu, saudara? Saya tak tahulah, saudara. Saya lihat dalam saat-saat begini, anda masih melampiaskan kebencian pada Presiden UMNO. Saya tak tahulah. Memang anda bukan daripada warga UMNO. Sebab itu anda mengata dengan tuduhan macam-macam. Zulkafar apa? Kadang-kadang saya tak mau layan, tapi saya tengok bila begitu saya nak bagi tahu pada anda, janganlah guna bahasa-bahasa sebegitu. UMNO ni ahlinya 3.7 juta.
Bukan semuanya terpengaruh dengan apa yang anda cakap. Begitulah kami menyantuni Presiden kami. Ya, Saudara Laila Majnun, doakan yang baik-baik. Ya, Saudara Majak Sepana, doakan yang baik-baik terhadap untuk bosku. Terima kasih Saudara Budin Pasarat, Saudara Mat Syah, mengharapkan moga sinar ada bersama kita. Sebab saya melihat bahawa kenyataan pimpinan negara kata tunggu dulu, sabar. Apa salahnya kita bersabar 1-2 hari. Tapi saya rasa mungkin besok atau petang besok mungkin adalah pengumuman rasmi daripada Majlis Pengampunan. Dan paling penting berdoa agar keputusan itu memihak pada hasrat dan impian anda. Begitu Saudara Mat Sepana, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, itu yang terbaik. Doa yang baik, semoga ada sinar, kata Rusdi. Saudara Yaakob, dia kerengga buat umpan ngaik lah. Saya harap kalau anda nak menyantuni apa-apa saja isu, bila saya memberi pencerahan, berkali-kali saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dia tak perlulah anda gunakan bahasa-bahasa yang bukan-bukan. Terima kasih Nurhati Hussein. Semoga semua dalam rahmat. Begitu sepatutnya kita menyantuni. Saudara Wahab Muhammad, salam dari Singapura. Warga teman-teman kita di Singapura juga menanti dengan penuh debaran. Mereka juga kasih dan sayang pada Sri Najib. Sebagaimana anda semua, sabar dulu. Macam mana kata ayah anda Ishak, semoga ada sinar di hujung teruk. Saudara, itu cerita Najib. Tapi malam ini sebenar-benarnya, tajuk bicara saya malam ini apabila kekayaan negara dijarah. Bagaimana mereka menggunakan kroni, mereka menggunakan kroni, nepotisme, yang akhirnya rakyat terbiar. Sebab itu wang negara sampai saat ini, kantong negara dijarah. Cuma saya tadi terlihat ada satu BT yang ucapan di Parlimen, tak silap saya, itu kenyataan daripada Datuk Seri Tajudin Rahman sewaktu beliau menjadi ahli Parlimen dulu. Saya kata elok juga kita dengar. Sebelum saya menyantuni anda, cuma dengar BT. Saya haraplah admin menyiarkan. Tuan Mahathir buat birthday party ya. Siapa bagi hadiah? Siapa celebrate dia punya party? Who sponsored? Engkau orang tak tahu, tak tahu ya. Vincent Tan sponsor, berjaya sponsor. Tak kena tengok keluar dalam paper you. Sponsor birthday party. Maybe he didn't give anything. Tak ada bagi jam, tak ada bagi itu, bagi ni. But the big birthday party celebration, you tahu how much they spend? A few $100,000. Could be more than that. You go and dig up your paper, dig up your media, all those things. Siapa lagi yang sponsor celebration? Kau orang main tuduh-tuduh, kau tak tahu fakta. Ini masalah. YTL. Apa saya YTL so close to him? Why he give so many such celebration birthday dia ke apa ke? Dia begitu baik dengan Dr. Mahathir? Apa salah? Ya. Siapa yang dapat ni chop duit siapa? Yang buat duit, chop duit hari-hari siapa? YTL lah. Dapat IPP, you tahu IPP tak? Independent Power Plant. Yang keluarkan energi tu, electricity tu, yang jual kepada TNB tu. Jual ke TNB terpaksa beli. Ikut agreement yang menguntungkan dia. Buat duit. YTL daripada kontraktor kelas berapa? Masa tu 30 tahun dulu, small office dekat Bukit Bintang tu. They become big. Why? Because the government support him. Tuan Mahathir support him. Of course lah, he hard working, tapi he got all the support. He become billionaire from the IPP tu. Di mana kan? Di pakar kau tak silap. Itu chop duit tu, buat duit hari-hari. From tu dia berkembang, dia beli tu beli ni, habis Bukit Bintang tu dia beli sekarang. You woman tak tahu cerita. Budak muda-muda sekarang. You all tak interview balik-balik interview ini lah KG lah apalah. KG mana tahu? He's a young man. Dia tak tahu sejarah ni. Apa yang berlaku tahun 80-an dia tak tahu. Tahun 90-an dia tak tahu. Ni tahu. Because I was a member of UMNO, aktif dalam pemuda UMNO sejak daripada tahun 76.
Anwar Ibrahim tu saya yang bawa dia jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia the first time. Lawan Ketua Pemuda masa itu Haji Suhaimi, menang 10 undi. Okey Viti, itu lampias sebenarnya. Saya tengok tadi bila saya nak bercerita tentang bagaimana tentang kekayaan negara dijarah, saya dengar kadang saya cuba hati, marah betul Datuk Seri Rahman. Cerita ni cerita lama dah saya. Bukan satu hari. Itu bertahun lamanya. Bagaimana dia mengatakan bahawa pihak-pihak tertentu, saya tak nak menuduh, siapa yang saya jelaskan adalah yang berlaku sepanjang tempoh begitu. Ada mereka marah pada Najib. Saya tengoklah sekarang ni macam Rahimi Yusof, tiba-tiba saja dia kata kalau diampun Datuk Seri Najib PRU16, sure kerajaan hari ini jatuh. Aduhai, kenapa benci sangat anda pada Datuk Seri Najib, saudara Rahimi Yusof? Kenapa ada kebencian di hati anda? Bagi saya apa saja terpulang pada Majlis Pengampunan. Dia katakan kenapa kita mendahului je saudara Rahimi Yusof masuk dalam ni tiba-tiba membuat kenyataan begitu. Seolah tak senang hati. Rakyat menanti dengan keadaan yang penuh ceria. Bahawa bagi kita merasakan bahawa sudah sampai masanya kita berbaik sangka. Yang sudah itu sudahlah. Apa masalahnya sebenarnya? Apa masalah sebenarnya saudara Rahimi Yusof? Tiba-tiba saja anda duk buat kenyataan yang sebegitu. Secara macam Pak Chu, Jana Wibawa dah mula di Kamar Perundangan. Betul? Apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Tajuddin, waktu itu berada dalam UMNO lah saudara. Memang apa kenyataannya itu sukar untuk disangkal. Bagaimana pihak-pihak tertentu meraihkan kononnya membela Melayu. Itu ceritanya, sebab itu saya bawa cerita ini, sebab saya tengok mungkin ramai yang tidak yakin bila saya menyatakan, sebab saya itulah realitinya. Dan hari ini saya melihat bahawa petunjuk negara, ekonomi negara nampak kian pulih. Hari ini bursa saham Kuala Lumpur walaupun petang tadi ada sedikit merosot kerana pengambilan untung selama 6 hari berturut-turut. Tetapi di bursa saham Kuala Lumpur menunjukkan poinnya 1,502. Tidak lagi berlegar pada 1,300, 1,400. Hari ini pada selama seminggu 1,500. Artinya pemulihan di bursa saham sudah nampak. Begitu juga ringgit pun memanglah 2-3 hari lepas nampak ada kemerosotan, tapi sudah pun mula comeback. Jadi dalam keadaan-keadaan begini, kita harus kembali mengingatkan supaya apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan perlu disokong. Kerana saya nak mengatakan bahawa impian dan harapan almarhum Tun Razak yang mahu melihat warga bangsa Melayunya mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum lain, nampaknya bagai dihancurkan oleh penjarah-penjarah ni. Mereka mewujudkan, merubah daripada dasar ekonomi baru kepada dasar perswastaan. Jangan lupa, sebagaimana Datuk Seri Rahman dah menyebut perkara tersebut tadi. Dan soalnya, kadang-kadang kita bertanya, siapa yang meraih kekayaan daripada perubahan dasar ekonomi baru menjadi pada dasar perswastaan? Saat dasar tersebut berubah, korupsi mula menjadi-jadi dan dilihat bagaikan tidak mampu untuk dibendung. Siapa bercakap soal korupsi, maka akhirnya berada dalam keadaan itu. Sekarang ni saudara Khairul Anwar, dia kata siapa curi duit rakyat dan negara. Itu masalahnya. Kita tak mau menuduh, kita tunggulah apa perbicaraan yang akan berlaku. Tapi saya nampak keadaannya begitu jelas. Bagaimana KKN, korupsi, kronisme, nepotisme menjadi-jadi apabila saat negara berada perubahan daripada dasar ekonomi baru kepada dasar perswastaan. Saudara, saya melihat, contohnya saudara, saya bagi jelas, saya agak terpanggil untuk menyatakan benda ini berkali-kali kita orang dah bercakap dan perlu saya jelaskan. Antara lubuk kekayaan yang dimiliki oleh negara kita tidak lain tidak bukan adalah Petronas. Petronas ini diasaskan oleh Tun Razak. Itulah lubuk kekayaan milik kita yang padanya waktu diwujudkan oleh Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, modal Petronas cuma 5 juta ringgit. Tapi hari ini, saat ini nilai Petronas triliun, bukan bilion saja. Tiap-tiap tahun sekurang-kurangnya 90 bilion keuntungan bersih yang dipunggah oleh
Petronas. Tapi siapa? Siapa yang mendapat nikmatnya? Bukan rakyat. Rakyat kita cuma 32 juta orang je. Waktu dulu pun lebih kurang 24 juta je. Tapi limpahan itu tidak dimiliki. Saya kadang-kadang saya bersimpati dengan perasaan. Kadang-kadang bila saya berpeluang berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, saya nampak wajah-wajah kekecewaan yang terpancar di matanya. Kerana dengan ikhlas beliau menzahirkan Petronas. Dengan ikhlas beliau berjuang untuk mewujudkan Petronas, memajukan Petronas. Mas sebagaimana saya katakan tadi, bermodalkan cuma 5 juta ringgit saya. Akhirnya Petronas jadi satu konglomerat yang terhebat di seluruh dunia. Sebelum dari itu, kena tahu juga detik sejarahnya. Sewaktu negara mencapai kemerdekaan, hasil bumi, iaitu petrol ataupun diesel, milik negara kita ini bukan milik kita. Kerana waktu itu kerajaan British meletakkan kepentingan mereka apabila hasil minyak dari bumi yang ada di negara kita ini kekal pada milik syarikat Shell. Bertahun jugalah Yang Mulia Tengku Razali Hamzah berjuang untuk mendapatkan hak milik sepenuhnya minyak itu kepada negara kita. Itulah diasaskan Petronas dan Akta Petronas. Dengan wujudnya Akta Petronas yang digembeling pemikirannya oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, akhirnya hasil bumi kita menjadi milik kita sepenuhnya. Dan hari ini Petronas terus melebarkan sayapnya, bukan hanya dalam negara kita, malah di seluruh dunia. Banyak syarikat-syarikat Petronas yang wujud di negara luar sahaja dan menghasilkan hasil yang begitu besar. Tapi siapa yang bukan saya tak kata merompak lah, tak boleh kata merampok, siapa yang menyakaunya? Bagaimana hasil itu sepatutnya dipulang pada rakyat? Malahan ada ketikanya Petronas ini dilihat seperti angsa emas. Angsa emas yang menghasilkan telur-telur emas. Bagai diperah, bagai dicekik untuk membiayai pihak-pihak tertentu. Itu tentang bagaimana harta kekayaan negara dijarah oleh mereka. Jangan lupa saudara, sebab itu menimbulkan satu kebencian bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim saat beliau berada dalam kerajaan. Melihat kebejatan yang dilakukan terhadap Petronas. Saya masih ingat lagi sewaktu beliau mahu memberi peluang kepada warga negara kita untuk memiliki saham dalam Petronas Dagang. Diagih-agihkan. Kalau boleh untuk semua merasa, tak boleh ada orang yang dapat lebih, tak ada, semua dapat 10 lot. Saya ingat lagi pernah saya berbicara dulu. Saya cuba-cubalah minta lebih, tak ada. Begitulah cara Yang Amat Berhormat dan Seri Anwar Ibrahim mahu mengagihkan kekayaan negara. Dan beliau begitu rapat dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Dan Tengku Razali Hamzah juga adalah orang yang bertanggungjawab membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Dan mereka berdua inilah berusaha untuk membangunkan ekonomi bangsa kita. Tapi terhalang. Hanya pihak-pihak tertentu. Yang kita tunggulah perbicaraan nanti. Begitu juga secara, jangan lupa. Saudara Syukri Syafi'i, ya soal begitu memanglah. Macam-macam orang kata sepatutnya Tengku Razali je Perdana Menteri. Bagi Tengku Razali bukan jawatan yang dikejar. Tapi apa yang paling penting bagi beliau adalah keikhlasan. Sebab itu beliau masih lagi menyokong dan mendukung kepimpinan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau mengharapkan agar kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memacu anjung kuasa di Sri Perdana itu dapatlah nikmatnya pada rakyat. Saya yakin tentulah beliau rasa kecewa yang teramat melihat selain daripada Petronas yang dijarah sebegitu rupa. Saya nak bagi tahu saudara, Petronas sepatutnya rakyat di Negeri Terengganu, di Negeri Kelantan, di Sabah, Sarawak dalam perjanjian yang dimeterai oleh beliau, tiap-tiap negeri sebut sepatutnya dapat 5% hasil kekayaan minyak. Tapi tidak berlaku. Akhirnya dirubah menjadi wang Eksan lah. Tidak kesampaian. Begitu juga dengan hadirnya Bank Bumiputera. Bank Bumiputera saudara diwujudkan, diasaskan hasil daripada Kongres Ekonomi Melayu saudara. Kerana waktu itu warga bangsa kita ni terlalu daif dalam soal perbankan. Jadi menurut Tengku Razali, dia kata kalaulah kita tidak memastikan warga kita, ahli-ahli perniagaan kita ini menceburi bidang perbankan, tak ke mana ekonomi kita. Jadi matlamatnya dengan ada Bank Bumiputera, ramailah warga bangsa kita ini menyertai sektor perbankan. Tapi bagaimana Bank Bumiputera dikhianati? Saudara, berbilion
wang milik Bumi Putra yang disonglap di Hong Kong. Malahan apabila dihantar Allahyarham Jalil Ibrahim, wira bangsa kita yang hadir di Hong Kong untuk membuat semakan, untuk mengkaji, untuk melakukan auditing, beliau terkorban. Sampai sekarang ni kita masih lagi tak tahu siapa pembunuhnya dan beliau menjadi korban hanya untuk melihat bagaimana wang di Hong Kong milik Bank Bumi Putra disonglap berbilion-bilion. Akhirnya Bank Bumi Putra yang sepatutnya menjadi tanda kejayaan warga bangsa kita dalam sektor perbankan, ruyuk. Menjadilah CIMB. Itu keadaannya, saudara, jangan lupa. Saudara, saya melihat bila tengok wajah Jalil Ibrahim, inilah wira bangsa kita yang mahu menyelamatkan ekonomi kita. Tapi akhirnya beliau terkorban. Sebab itu bila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razli Hamzah, ada wajah-wajah kekecewaan yang terpancar di wajahnya apabila sektor perbankan Bumi Putra dikhianati. Petronas, Tengku Razli secara terbuka mengatakan 90 bilion setiap tahun. Kemana perginya wang itu? Kenapa tidak boleh diagih-agihkan untuk dinikmati negara kita, negara yang makmur? Allah SWT mencetuskan hadirnya, wujudnya di bawah bumi kita ini, minyak yang terhasil berbilion-bilion nilainya. Tapi semua itu dapat dinikmati oleh rakyat. Cakap lebih nanti orang kata macam mana orang Melayu nak maju, kan orang Melayu pemalas. Bukan itu alasannya. Hasil bumi tinggi, Petronas. Dan apabila Bank Bumi Putra habis lingkup saudara. Dulu kita ada wujud cawangan Bank Bumi Putra di Hong Kong, di London, di Jeddah, di Kairah, di Amerika. Kita punya cawangan Bank Bumi Putra sudah pun melebarkan sayapnya. Tapi dikhianati. Siapa yang khianat? Bagaimana wang itu disonglap begitu banyak, berbilion saudara, bukan sikit. Saya tak mau menegur, tapi semua itu ini bukan lagi kisah ini bukan lagi rahsia umum saudara. Keadaannya. Banyak orang bertanya masa mereka berdalih. Itu bab Bank Bumi Putra. Bagaimana Tengku Razali bersama dengan Tun Razak merealisasikan kewujudan Felda. Apabila Felda diwujudkan, maka kita merasakan, saya berbual dengan Tengku Razali, apakah peranan you untuk memajukan Felda? Dia kata bahawa Felda mempunyai tanah beratus-ratus berjuta-juta ekar yang digunakan untuk menanam getah dan juga kelapa sawit. Begitu banyak kelapa sawit yang dihasilkan, minyak nak jual ke mana? Sebab itu beliau merealisasikan impian Tun Razak apabila beliau pergi ke negara China untuk memastikan China dapat membeli hasil daripada Felda, iaitu minyak kelapa sawit. Alhamdulillah, keberadaan beliau di negara China, maka negara China bersetuju untuk membeli dalam tempoh 10 tahun. Boleh dikatakan hampir keseluruhan hasil yang diwujudkan oleh Felda itu marketnya di China. Itu jelas saja. Sebab itulah Felda itu mencapai kejayaan dari segi pemasaran hasil minyak kelapa sawit. Tapi selepas itu apa jadi? Apa yang terjadi? Hanya kerana kesan pertandingan, kerana kesan untuk menggapai kuasa, berlaku pengkhianatan. Kononnya bukan hanya negara China saja yang membeli minyak itu, maka minyak ini boleh dipasarkan, diapungkan di pasaran antarabangsa yang lain. Akhirnya timbul masalah. Itu baru dari segi penghasilan minyak dan juga getah. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan, bagaimana peralatan diperlukan, bagaimana bajanya. Kata Tengku Razali pada saya, dia kata waktu mereka mengasaskan antara Tengku Razali, Allahyarham, Tan Sri Tep Andak, Tun Razak, Tun Datuk Ismail berbincang tentang Felda ini kerana mereka merasakan bahawa paling tidak pun benih kelapa sawit ini boleh digunakan. Jadi siapa yang mencebur dalam bidang pembenihan kelapa sawit boleh jadi kaya raya. Bagaimana dengan penghasilan baja? Membekal baja di Felda boleh jadi bilioner saja. Bagaimana peralatannya, segala traktornya, segala penyabitnya dan sebagainya. Kampit yang hitam tu yang digunakan untuk semaian pokok kelapa sawit. Itu pun boleh jadi membuatkan seorang dia jadi jutawan. Kalau Felda memberi kepada warga bangsa kita ini
sebagai pembekal. Tapi apa jadi? Tanah selaut mata memandang. Felda boleh katakan di seantero Melaya ada. Tapi hasilnya, kesan ekonomi, pulangannya, siapa yang dapat? Tokoh-tokoh mana yang dapat? Itu keadaannya, sebab itu saya katakan, harta negara kita dijarah. Dijarah oleh mereka untuk dikongsi bersama. Jadi usaha gigih yang dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, usaha gigih dilakukan oleh Tun Razak, menggubal dasar ekonomi baru, dikhianati. Mereka dengan senang lenang boleh merubah segala-galanya kerana mereka berada di anjung kuasa. Kita tak mau menuduhlah saudara, tapi saya melihat bagaimana angsa emas yang dimiliki oleh negara kita, angsa emas di Felda, angsa emas Bumi-Putra, angsa emas dalam Petronas, seolah-olah mau disembelih. Supaya segeralah dapat telur emas itu digunakan. Jadi saya kadang-kadang bersedih lah melihat gambar Tun Razak, kadang-kadang hampir menitik air mata. Dan saat ini pun generasi warisan Tun Razak diperlakukan oleh mereka dengan sebegitu rupa, berada di belakang jeruji besi. Saya rasa inilah pengkhianatan yang dilakukan, yang sukar untuk kita maafkan apabila harta negara dijarah, saudara. Begitu juga saudara kalau saudara pergi masuk ke sektor pertanian beras. Kita menjeritlah sekarang ni. Tak cukup beras, negara kurang penghasilan. Tapi soalnya siapa yang menjaga gudang-gudang yang memastikan kilang-kilang beras ini? Siapa? Sedangkan boleh dibantu. Ini tidak. Bila Datuk Anwar Ibrahim menyatakan ini semua berlaku kerana kesan daripada KKN, korupsi, koronisme, nepotisme. Lihatlah sendiri saudara, beras sendiri pun di saat-saat kita mengalami kesukaran untuk mendapat bekalan beras, ada juga pihak yang menyuruh, ada juga pihak-pihak yang mau mencari keuntungan. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk memastikan poket mereka dipenuhi dengan wang-wang tanpa memikirkan suara rakyat. Rakyat terus berada di lembah derita. Sebab itu orang mengatakan kenapa saya menyokong Datuk Anwar Ibrahim, kerana saya yakin bahawa beliau berusaha untuk menangani menangani derita rakyat. Beliau berusaha. Pasal pertama setahun yang lalu sudah pun berlalu. Semalam saya mendengar ucapannya waktu di Ipoh. Dalam usaha untuk mewujudkan kerajaan perpaduan ini, beliau dengan jelas mengatakan pasal pertama selesai. Sekarang pasal kedua untuk membangunkan kehidupan rakyat supaya lebih baik lagi. Rumah-rumah tentera, rumah askar, rumah polis, kaki tangan kerajaan akan dibaik pulih. Tak sepatutnya mereka duduk dalam rumah yang begitu daif. Dan projek perumahan akan dijana sebaik mungkin untuk kebahagiaan rakyat. Itu yang sedang dilakukan oleh pimpinan hari ini. Dan beliau amat mengharapkan agar warga UMNO segera menyingsing lengan untuk menerima perubahan ini yang dibawa oleh beliau. Ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah orang yang benci pada UMNO. Sebab itu saya melihat teman-teman mengatakan, tadi bila Rahim Yusof kata, kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, kononnya akan kalah dan sebagainya Pilihan Raya ke-16. Saya kata seandainya Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama juga dengan Datuk Seri Najib, saya yakin bersama dengan Datuk Fadilah Yusof di Sarawak, Pilihan Raya yang ke-16 nanti, tentunya kerajaan perpaduan akan mencipta kegemilangan yang jauh lebih hebat lagi. Soal apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional, kita sendiri lihat. Saban hari mereka sudah berantakan sama sendiri. Sebab itu saya yakin saya berterima kasih pada Presiden UMNO yang melihat politik ini lebih jauh lagi dan lestari untuk kebahagiaan rakyat. Tapi orang mengatakan saya ni tak ada cerita pembodik dan sebagainya. Katalah, tak mengapa. Sebab saya yakin kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Saya seringkali berbual dengan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah. Bukan tak ada ini dalam dasar ekonomi baru kita nak mau rompah hidup lain daripada pesawah. Bagaimana dengan nelayan? Saudara lihatlah, apakah warga bangsa Melayu ini cuma layak menangkap ikan di kawasan pesisiran pantai? Siapa yang memiliki bot-bot besar? Kenapa tidak ada bantuan dan sebagainya? Tapi nak bantu macam mana kalau semua itu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu? Warga bangsa kita terpisah, tersisih. Saya berkali-kali sebab itu waktu pilihan raya di Kemaman, saya melihat bagaimana General Tan Sri Raja Effendi mengatakan dia mahu nelayan-nelayan kembali menyertai perusahaan laut dalam, memiliki kapal-kapal besar. Sepatutnya itu yang harus dilakukan dalam kita mendepaning
ekonomi global ini. Jangan biarkan warga nelayan kita hanya bermain di gigi ombak. Jangan izinkan rakyat-rakyat nelayan Melayu ini hanya bermain dengan sampan kolek. Dipukul oleh gelombang. Pendapatannya berapa bila datang musim tengkujuh? 3 bulan tak boleh ke laut. Dan mereka terus dibungkus dalam kemiskinan. Sebab itu saya melihat peta-peta unjuran politik, roadmap yang sedang dicanai oleh pimpinan negara ini, saya gembira kerana ada perancangan untuk warga nelayan, untuk negara petani, begitu juga pekebun. Penghasilan buah-buahan, penghasilan getah misalnya. Dan dengan pelantikan Datuk Johari Ghani sebagai menteri yang menjaga komoditi, tentulah saya yakin pasaran, harga minyak sawit, begitu juga dengan getah akan lebih ditingkatkan. Saya berkeyakinan. Sebab beliau bukan kaling-kaling orang, saudara. Jadi selalunya kita warga UMNO akar umbi rasanya kita tak buat silap. Kita tak menyokong dan tetap setia. Yang buat hal ini mereka-mereka yang di atas sana. Tapi alhamdulillah yang di atas itu sudah pun berjaya disingkirkan. Sebab kita mahu melihat kekayaan negara. Felda misalnya. Tak semestinya warga Felda masih lagi dibungkus dengan kemiskinan. Sudah sewajarnya mereka bergelar sebab mempunyai tanah 10 ekar seorang. Takkanlah masih lagi berada kesukaran dalam kehidupan. Alhamdulillah, apabila naik saja yang Muhammad Syahna Ibrahim, beliau telah pun menghapuskan hutang-hutang Felda. Dan hari ini warga Felda sepatutnya bersyukur dan melaksanakan usaha mempergiatkan lagi. Janganlah hasil daripada tanah yang diusahakan, dibangunkan oleh almarhum Tun Razak ini dinikmati oleh orang luar. Jangan kita biarkan mereka menikmati segala apa yang kita miliki. Kita harus mengusahakan. Itu dari segi sektor Felda. Begitu juga dengan pekebun-pekebun. Kita ada Risda, kita ada Felkra. Ini semua diletakkan di bawah pimpinan Datuk Seri Hamidi. Dulu Tun Razak juga memimpin pembangunan luar bandar. Saya nampak bahawa Datuk Seri Ibrahim begitu tulus, ikhlas dia mahu melihat UMNO menyantuni ekonomi warga bangsa kita di luar bandar. Sebab itu saya katakan, ayo gerakkan, usahakan supaya warga bangsa kita ni tidak ketinggalan. Jangan kita izinkan, saudara, jangan kita izinkan apa yang ditulis oleh Datuk Hajah Marina Yusof satu ketika dahulu. Saudara, bagaimana keadaan negara kita ini, kekayaan dirampok oleh mereka-mereka tertentu. Cukup-cukuplah. Kita sekarang ni sudah sampai masanya anak-anak muda kita ni, kita asuh mereka untuk berada dalam dunia dagang. Bukan hanya tertumpu pada makan gaji. Ekonomi negara perlu diacukan supaya dapat dinikmati oleh warganya. Apa kurang lagi negara kita, saudara? Saya tak mahu melihat lagi nelayan kita berada dalam kehidupan yang begitu sempit. 3 bulan dah tak boleh. Kadang-kadang pergi ke laut dapat hasil banyak. Mana kalau hanya sekadar bermain di gigi pantai. Kita harus meneroka laut yang lebih dalam lagi dengan bot-bot yang besar. Apakah dengan bot-bot kecil itu hanya layak untuk orang Melayu saja? Itu yang kadang-kadang saya bila pergi itu saya terasa jauh hati, saya. Bukan jauh hati membenci mereka, tidak. Saya jauh hati kenapakah negara yang mencapai kemerdekaan, yang kaya raya ini rakyatnya masih lagi diizinkan untuk dibungkus dalam kemelut kemiskinan. Warga bangsa kita mewarisi kemerdekaan. Sewajarnya segala keberuntungan, segala keberhasilan negara yang makmur ini perlu dinikmati oleh warganya. Bukan terus berada di lembah derita. Bukan terus berada dalam kesempitan kehidupan yang tak menentu. Cukup-cukuplah. Penjarahan harta negara, penjarahan kantong negara mesti dihentikan. Sebab itu saya bersetuju dengan kerajaan pimpinan Syahna Ibrahim. Mahu membersihkan negara ini dari segi aspek korupsi. Inilah merupakan bengkak bingkih yang membawa kehancuran pada ekonomi negara. Tadi saya siarkan sekejap tadi, kenyataan daripada Datuk Tajir Rahman itu hanya sekadar mengimbau bahawa bukan artinya tidak ada kesedaran. Memang ada kesedaran daripada pimpinan UMNO waktu itu, tapi siapa nak dengar? Kerana kalau kekuatan tak ada untuk mereka memastikan bahawa acuan ekonomi, kek ekonomi negara ini dimiliki oleh kita bersama. Cukup-cukuplah. Negara memiliki kekayaan.
Petronas sehingga saat ini saudara masih lagi melebarkan sayapnya. Cukup, jangan kita terhenti. Saya mengharapkan agar warga kita dan mudah-mudahan besok ada sinar yang lebih baik untuk kita melihat bagaimana Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya yakin seandainya Datuk Seri Najib bebas, tentulah mereka ini akan memacu ekonomi negara. Matlamat kita lain tak ada saudara. Saya yakin keikhlasan mereka adalah untuk melihat warga bangsa kita ini segera dikeluarkan daripada kemelut kehidupan yang daif. Saya yakin saudara, insya-Allah. Sebab itu saya minta teman-teman semua, yang sudah tu sudahlah. Ini sikit-sikit tak ada, maki hamun saja. Sikit-sikit semua salah pemimpin. Apakah kita tidak bersalah? Apakah kita tidak mempunyai kesedaran melihat bagaimana kebejatan yang mereka lakukan, maki hamun terhadap pemimpin? Saya tidak bersetuju. Saudara, dan malam besok insya-Allah saya mengundang saudara Datuk Razlan, itu supportik kepada Datuk Seri Zahid Hamidi yang menjaga Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk kita bercakap secara berterus terang tentang ekonomi bangsa kita. Kita jumpa lagi besok saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.